muka surat 204 204. Kita masih lagi di bawah tajuk besarnya Kitabus Shalah, kitab berkenaan dengan sembahyang. Dan pada malam ini kita akan baca tajuk kecil di bawah tajuk Shalah ni, tajuk yang ke-134. 134 nombor tajuknya. Penghapusan hukum dibolehkannya berbicara ketika solat. Hadis yang kita akan baca ni menceritakan bahawa tidak boleh lagi bercakap dalam sembahyang. Di peringkat awal Islam boleh bercakap lagi sembahyang. Orang sebelah boleh bercakap sembahyang. Kemudian dibatalkan hukum itu. Cuba lihat hadis 336. Hadis nombor 336. An Muawiyah ibn al-Hakam radhiyallahu anhu qala Baina ana usalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idh atasa rajulun min al-qawm faqultu yarhamukallah فرماني القوم بأبصارهم فقلت إلى آخر الحديث. Hadis ini nama bahasa Arab panjang. Dari Muawiyah bin Al-Hakam radhiyallahu taala anhu, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, ketika aku bersolat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada seorang yang bersin. Ada seorang bersin dalam sembahyang. Maka aku mengucapkan kepadanya, yarhamukallah. Yarhamukallah. Moga-moga Allah merahmatimu. Dalam sembahyang, kalau luar sembahyang tak apa. Orang bersin, sebut Alhamdulillah. Kemudian kita yang mendengarnya disuruh berdoa untuk dia, yarhamukallah, moga-moga Allah beri rahmat pada kamu. Kita pula jawab, yahdina wa yahdikumullah, moga-moga Allah beri hidayah kepada kami dan beri hidayah kepada kamu. Itu di luar daripada sembahyang. Dalam sembahyang tidak dibenarkan. Maka orang-orang pun melihat kepadaku. Bila aku cakap itu, aku kata itu, orang ramai tengok pada aku. Lalu aku berkata, sial sekali aku. Nasib tak pemoleh ini. Orang balik tengok dalam sembahyang. Mengapa kalian memandangku demikian? Pasal aku tengok gitu. Mereka mulai memukulkan tangan di atas paha mereka. Dia kata begitu. Sahabat meletakkan, menepuk tangan di atas paha. Maknanya tak bersetuju dengan perbuatan dia. Tepuk tangan di atas paha. Tepuk ini masih lagi boleh dianggap sebagai isyarat. Walau bagaimanapun Nabi SAW menyebut, Nabi kata tengok adil ke depan, lelaki disuruh dengan subhanallah, perempuan tepuk tangan kanan di atas tangan kiri. Tetapi kalau isyarat-isyarat itu perlu di dalam solat, boleh. Isyarat itu kalau perlu di dalam solat, tidak membatalkan solatnya. Itu surat 205. Para sahabat ini melihat kepada aku, kata Muawiyah bin Al-Hakam, bagi tengok aku, dan mereka menepuk tangan mereka di atas paha. Mereka tepuk tangan di atas paha.
Nanti kita akan tengok dari segi hukumnya. Aku lihat mereka ingin menyuruhku supaya diam. Tujuan sahabat itu nak suruh aku diam dan membuat aku marah. Namun aku diam, aku tak ada apalah senyap. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai solat, selepas Nabi SAW selesai solat, demi ayah dan ibuku, aku tidak pernah melihat pengajar yang lebih baik sebelum dan sesudahnya daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, baginda tidak bermuka masam kepadaku, tidak memukul dan tidak mencelaku. Aku buat salah, tapi aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sebagai pendidik yang terbaik. Dia tak marah padaku, dia tak menunjukkan muka masam, tak bersetuju dengan aku. Nabi lah yang terbaik, pengajar yang terbaik sebelum dan sesudah. Nabi lah yang terbaik. Dia tak marah, tak apa. Tetapi Nabi SAW menjelaskan selepas itu. Dia jelas selepas itu. Baginda bersabda, sesungguhnya di dalam solat ini tidak patut ada sedikit pun perbicaraan manusia. Cakap tak sepatutnya perbicaraan sesama manusia, tak sepatutnya berlaku dalam sembahyang, Nabi kata. Kerana solat sesungguhnya hanyalah untuk tasbih, untuk takbir dan untuk membaca Quran, kata Nabi. Atau sebagaimana sabda Nabi SAW, atau sebagaimana yang Nabi tuturkan. Boleh jadi mungkin berbeza sedikit, tapi maksud di sama. Jadi Muawiyah meriwayatkan hari ini dia ditegur oleh Nabi SAW. Dialah pengajar yang terbaik, tak tunjuk muka masam walaupun aku buat salah. Begitulah Nabi SAW dalam mendidik para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Orang Badui mari pun kita dah baca hadis dulu. Wasuk betul pak dalam masjid. Nabi tak marah. Ada orang Badui ni, selepas itu dia mari majlis Nabi, dia rasa nak kencing. Dia pergi ke penjuru masjid, dia kencing. Tak bolehlah masjid mengotori masjid, kencing dalam masjid. Nabi SAW dalam peristiwa ini, apabila tengok orang Badui nak kecil ni, para sahabat bangun nak marah dia. Kecil dalam masjid tak boleh lah. Sayyidina Umar nak pukul dia. Nabi kata, jangan. Nabi larang. Jangan. Biar dia kecil puas, kata Nabi SAW. Lepas dia sudah kecil, Nabi SAW suruh pergi ambil air, buka air. Lalu Nabi SAW menjiru di tempat dia kecil, tunjuk bagaimana cara membersih kotoran manusia kecil ke di atas tanah. Kalau pasir, negara Arab ni pasir, kita jiru itu, dia meresap dalam tanah, bersih lah. Kalau di tengah-tengah basah tu pun kita nak semayang kayak ini basah, dianggap sudah bersih. Kalau tak bersih masa basah, masa kering pun tak bersih juga, dipanggil najis dari segi hukum. Artinya apabila kita curah air itu, dia masuk dalam bersih. Kalau air lah jadi kecil, air kecil. Kalau najis tu kena buang air dia, air besar buang. Kecil, begitulah cara yang Nabi SAW ajar. Menjadi hikmah, kata para ulama. Kalau Nabi marah, dia lari, dia lok Sayyidina Umar atok lari. Kecil kata dia buat api lah, nak bersih baju. Kalau ada kecil dia ada elok dia kecil buat itu, dia tak tahu. Warnanya memotorkan masjid ini haram dengan benda najis, tapi dia tak tahu. Jadi kita beritahu dengan cara yang hikmah dan bijaksana, sebagaimana Nabi SAW. Nabi goyak di masjid ni tak boleh begitu gini.
dia faham selepas tu dia tak buat lah Perangai orang Badui. Badui ni orang yang hidup di padang pasir. Itu mana Badui Badawah. Orang duduk di bandar ni dipanggil Madaniyun, masyarakat Madani. Masyarakat di luar bandar ni dipanggil masyarakat Badawah. Dia ada beza dari segi peradaban dia. Sampai ke sekarang pun orang Badui ni seluar labuh tu kalau kita pergi lihat dia tengok. Dia ni pakai seluar labuh tu kat cawak dia tu labuh. Orang dia lah tu. Biasa di seluar dia tu ada lubang. Ada lubang kat cawak dia Saya tanya orang agak ni, siapa ni ada lubang? Seluar ada banyak ni seluar orang Badui. Dia duduk di padang pasir. Jadi dia nak kecil kat jodoh lubang tu. Lelaki lah buat ada lah jodoh lubang. Dia mari bandar pun dia rasa tak kecil je. Ni orang Badui. Kucing mata juga, tanda ada pun dia rasa nak kecil, di situ dia kecil. Orang Badui musim nak raya haji ni dia wari kambing dia, unta dia, ubuk bandar pasti pampak ada tanah lapang sekitar lepak. Dia pun tidur dengan binatang tu ya. Malam siang pun orang nak mari korban, mari pilih raya boleh gitu. Siang yang berwali mudah. Semayang pun situ kau Allahu Akbar. Kat kambing, kat unta tu lah. Kencing ke apa, tak tidak tahu lah kambing unta ni Dia pun semayang. Kalau kita tengok, kejut ke. Saya pun kejut kok, boleh tengok Anjing buat jaga binatang ternak dia tu berkeliaran sekali. Dia tengok semayang, mari kak tu tempel. Anjing dah kira main geser macam kau. Kita tak boleh lalu lah Tapi mazhab dia tak apa lah mazhab. Sentuh dengan dia pun apa masuk dalam mok hidung macam kucing kau. Ada jumpa tu biar dia Ni orang Arab Badui Zaman Nabi pun gitu, bapak dalam masjid masuk tu kecil dalam masjid dan seumpamanya. Cara dia kasar, bercakap dia pun keras. Tetapi Nabi SAW menghadapi dengan tenang, dengan nasihat yang baik, taklah marah. Bagaimana yang dibaca dalam hadis. Jadi Muawiyah Ibn al-Hakam ini dia cerita bagaimana berlaku pada dia. Nabi tak marah. Bahkan Nabi SAW menjelaskan kepada dia hukum tak boleh dalam semayang ni bercakap antara satu sama lain. Nabi menerangkan sahabat lain ni tahulah sahabat yang lain. Sebab itu sahabat tepuk. Tepuk ni kata Al-Imam Nawawi di dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim ketika dia menguraikan hadis ini. Imam Nawawi kata belum lagi disyariatkan ucapan tasbih subhanallah pada lelaki dan tepuk bagi wanita. Sebab itu mereka tepuk perut belum disyariatkan lagi. Dan pergerakan yang sedikit ini tidaklah membatalkan solat. Batal solat ditepuk. Kalau batal nak disuruh ulang semayang lah. Batal solat. Kawan ni pun tak tahu dia kira sah juga cakap sehinggalah dilarang dan dia ada ilmu berhubung dengannya. Dia sebut yarhamukallah, moga-moga Allah merahmati kamu. Yarhamukallah. Para ulama ketika menguraikan perkara ini termasuk Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala anhu, perkataan yarhamukallah ni orang belajar tata bahasa Arab dia kata khitab, dihadapkan cakap pada orang. Adakah yarhamuka, moga-moga Allah merahmati kamu. Kamu bersihlah.
Artinya dia bercakap antara dua orang tu kan. Itu yang tak bolehnya. Tapi kalau doa saja tak apa, yang tak disebut khitab ni boleh. Sembahyang jenazah pun doa juga dah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Dalam bentuk kita doa kepada Allah. Tadi yarhamukallah tadi dalam bentuk kita menghadapkan cakap pada saudara yang ada di sebelah kita. Itu yang tak boleh ni. Dianggap sebagai bercakap dari satu sama lain. Kalau dalam bentuk doa tu tidak menjadi halangan macam dalam solat jenazah atau doa dalam tahiyat, doa dalam sujud, doa dalam rukuk, doa dalam i'tidal, tidak menjadi halangan. Dalam kunut doa pada Palestin, doa pada orang yang ditindas di seluruh dunia, itu tak membatalkan solat. Ini yang dihadapkan cakap dipanggil khitab dalam bahasa Arab. Boleh batas ayat. Para ulama menyatakan masuk al-Imam Nawawi bahawa jika sekiranya seorang yang alim, orang yang tahulah tak boleh cakap ni, dengan sengaja dia sebut itu batal. Yarhamukallah, tak boleh buat batal. Suruh diam pun tak boleh buat dipanggil bercakap di dalam solat tak dibenarkan. Kecuali kerana darurah dan keperluan yang terdesak, itu satu hal yang lain lah. Kita akan bertemu lagi hal-hal yang seperti itu. Orang nak terjun gaung depan, orang muda, kalau kita main bok dia tak faham, tak, kita koyak lah. Ada lubang depan tu jatuh, pusing kiri, kerana keperluan yang terdesak. Tak dengar habis semua tuli kau jalan di peluk dia kan, koyak dekat, boleh terus mayang depan. Itu kerana keperluan yang terdesak. Saja itu tak ada lah. Cuba tengok lagi tadinya. Kata Muawiyah lagi, selepas berlaku yang demikian, aku bertanya kepada Nabi. Selepas Nabi beritahu dia, semayang ni begitu begini, tempat baca Quran, tempat tasbih, tempat doa, bukan untuk dihadapkan percakapan dan perbicaraan. Kemudian selepas itu aku bertanya kepada Nabi SAW. Tanya alailah, baca Nabi, ya Rasulullah, sungguh aku sangat dekat dengan masa jahiliyah. Aku dekat lagi dengan masa jahiliyah sama Nabi. Dia baru masuk Islam. Dia tinggal sekitar Bukit Ubud. Lalu dia kata pada Nabi, aku ni masih baru lagi, masih dekat dengan jahiliyah. Jahiliyah ni merujuk kepada orang yang bukan Islam di zaman Nabi SAW yang beramal dengan amalan-amalan di zaman itu. Daripada perkataan jahil, orang jahil. Jahiliyah, jahiliyah. Dalam Quran, afa hukmal jahiliyati yabghun, adakah undang-undang jahiliyah yang kamu mahu, sedangkan undang-undang Allah lah yang lebih baik. Oh, digunakan perkataan jahiliyah juga yang bercanggah dengan syariat dan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh kita kata amalan itu amalan jahiliyah. Cuma amalan jahiliyah ni ada yang satu peringkat yang boleh membawa kepada kufur. Sebuah berhala amalan jahiliyah, kafir lah. Tetapi ada amalan-amalan jahiliyah yang bercanggah dengan syariat yang sekadar haram dan berdosa. Tak sampai peringkat dari kufur, akidah pun ada. Tengok keadaan lah. Jadi amalan yang bercanggah dengan Islam dan ajaran Allah dan ajaran Rasul dipanggil amalan jahiliyah. Seorang sahabat pernah berbalah dengan Abu Zar dalam hadis Bukhari dan lain-lain. Berbalah dengan Bilal bin Rabah. Lalu dia kata, wahai anak perempuan hitam. Dia kata itu. Kawan tu orang negro. Abu
Abu Zar ni orang Yaman. Apabila Nabi dengar, Nabi kata, wahai Abi Zar, mu ni masih ada lagi sifat-sifat jahiliyah. Sifat-sifat jahiliyah. Taklah jadi kafir. Abu Zar Islam, sahabat Nabi, ulama di kalangan sahabat yang soleh, yang warang, tapi ada juga kadang-kadang tersalah. Nabi kata, mu ni ada lagi sifat-sifat jahiliyah, wahai Abu Zar. Artinya perbuatan tu tak bagus, haram, tetapi taklah terkeluar daripada Islam jahiliyah seperti ini. Dosa itu dosa lah. Sembah berhala dalam seumpama tu barulah boleh mengeluarkan daripada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jahiliyah berlaku ni, undang-undang jahiliyah, jahiliyah berlaku ni. Undang-undang putih jahiliyah kan, common law, jahiliyah juga lah. Bukan kafir. Bukan kafir. Bercanggah dengan Islam. Macam mana kita pakai? Tak boleh lah sepatutnya. Tapi taklah sampai mereka menjadi kafir. Tapi kalau dia kata undang-undang ini lebih baik daripada undang-undang Allah yang ada dalam Quran dan hadis Nabi, baru jadi. Sebab itu dalam ayat Al-Quran tu ada 3 peringkat. Walam yahkum bima anzalallah fa ulaika humus zalimun, fa ulaika humul fasiqun, fa ulaika humul kafirun. Paling rendah zalim. Kena usaha buatlah. Kalau tak usaha, dosa. Sebab dia wajib. Undang-undang Islam ni wajib dilaksanakan. Orang yang memerintah yang kita beri amanah, dia wajib berusaha ke arah mendaulatkan syariat dan ajaran Allah secara keseluruhan. Dia nak buat tu kena bijaksana lah. Bagaimana cara nak buat tu. Macam learning mana tak nak. Learning dulu sama. Dia ada nak dulu dari depan mana lah. Ada lagi lah. Nak dulu jadi duduk depan duduk atas ni. Ada tak? Dia kena usaha lah. Kena usaha. Kalau tak boleh sungguh, lah, kena usaha dan kena bijaksana. Bagaimana mendekati orang yang menentangnya, bagaimana nak buat, kena ada usaha, kena ada perancangan dan kena ada strategi dalam melaksanakan syariat Allah secara keseluruhan, bukan saja undang-undang lah, semua benda kena ada usaha, kena ada usaha. Dan kita mengharapkan ke depannya dapat dilaksanakan secara menyeluruh. Harapan kita nak, kalau tak nak tu barulah dah jadi. Dia anggap tak baik, Islam mundur, syariat Islam tak adil. Kalau dia berpahaman itu, tak layak dia sebagai seorang Muslim. Tetapi apabila dia jadi pemimpin, benda itu sukar nak dilaksanakan, ubah perlembagaan, benda itu guna begini, tak akan cukup lagi. Itu satu hal yang lain. Satu hal yang itu kena faham oleh, kena faham oleh. Kita ambil serayat kat lesar dulu. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa tak berhukum dengan hukum Allah, mengkaca tak laksana hukum Allah, mengkafir. Lesar dulu. Tengok dia tak laksana tu kan. Kerana tak berkemampuan, kerana itu, kerana ini, luas perbincangan dia dan perbahasan dia berhubung dengan perkara ini. Okay, cuba kita tengok balik sambungan hari ini. Kemudian ditanya Nabi SAW, ya Rasulullah, sungguh aku sangat dekat dengan masa jahiliyah. Sangat dekat dengan masa jahiliyah. Lalu Allah memberikan agama Islam. Sungguh di antara kami ada orang yang mendatangi Al-Quhan, para dukun. Kata Rasulullah SAW, janganlah engkau mendatangi mereka, dukun. Jangan. Al-Quhan ni dukun. Nabi larang, haram hukumnya paling kuat. Tahu dah dia berobat dengan cara-cara yang syirik.
kita setuju juga redha, al-redha bil kufri kufur. Redha dengan kufur boleh jadi kufur. Jadi orang ni kena hati-hati juga. Paling kurang dosa. Tahu dah dia berobat tak betul, dengan cara yang benda-benda obat dia pun najis. Jawab Qul wallahu baca balik. Kita dengar dengan jelas ayat Quran tu kok ni baca Qul wallahu ni faham ke belakang. Mahunya haram, paling kurang haram. Dia menggunakan mentera-mentera yang tak dipahami, haram dah dia. Mentera-mentera yang dibaca tu tak dipahami, haram dah hukumnya. Tapi kalau dipahami dan dia boleh menyeru benda-benda gaib dan sebagainya, maka boleh membawa kepada syirik. Alhamdulillah. Berdoa berselain daripada Allah ni syirik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Fatihah. Kepada engkau sahajalah aku minta pertolongan. Tak boleh lah dalam bentuk doa, dalam bentuk tolong biasa. Tidak perlu tolong buat rumah, tidak. Ini dalam bentuk doa dan permintaan kepada baik. Ini tak boleh hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Di antara macam aurat Muhammadiyah, Al-Alqam dulu saya tengok muzakarah majlis fatwa kebangsaan, antara yang tak boleh ni ialah dalam aurat dia, zikir-zikir dia tu bukan semua tak boleh. Ada yang moleknya la ilaha illallah dan sebagainya. Tetapi ada di dalam tu menyeru lelaki-lelaki baik, minta tolong. Ya rijalal ghaib fa'inuni, wahai lelaki-lelaki baik, marilah tolong aku. Minta pada selain daripada Allah Ta'ala, tak boleh. Minta orang dalam kubur dan sebagainya. Ini adalah kepercayaan yang boleh membawa kepada syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak boleh. Sebangsa mudah dikirakan. Tak boleh minta tolong pada orang yang telah mati. Jangan boleh membawa kepada syirik kepada Allah. Jadi kurang dah tu orang yang macam ni kubur dah, mati betul-betul dah. Dulu biasalah biasa. Dia menggunakan bahasa-bahasa, orang Melayu panggil bahasa Wuhan. Saya pun tak faham juga. Zaman budak-budak dulu biasa tengok juga tu pomong-pomong ni. Mana dia menggunakan bahasa-bahasa yang kita sendiri pun tak faham. Rukunnya macam ni tak boleh. Tahu yang saya masih ingat seorang tukang tu, dia kata wakasiro pulas kepe mata kobong. Dalam macam-macam disebut. Kita pun tak faham apa yang dia kata. Cakap dia rumah bukan. Allah Ta'ala Al-Quran. Boleh jadi bahasa Sanskrit. Kita ni dekat lagi dengan Hindu. Dulu kita guna sebahagian bahasa Sanskrit. Waktu diturun dia amalnya. Jadi kalau ada mari dulu sembuh syaitan ni. Tak boleh mendatanginya. Nabi yang salah melarang dalam hadis yang banyak, termasuk yang diriwayatkan oleh Muawiyah bin Al-Hakam. Nabi yang salah melarang, haram paling kuat. Kemudian kata Muawiyah lagi, aku bertanya lagi pada Nabi selepas itu, di antara kami ada orang yang bertahayyul, yaitu mendatangi orang yang meramal nasib, meramal masa depan. Rasulullah SAW menjawab, itu adalah suatu yang mereka dapati di dalam dada mereka, maka hal itu tidak akan membahayakan mereka, boleh mewas-waskan dalam hati. Kamu yang akan jadi gini, jadi begitu, tukar ujung kata. Ibnu Salah berkata, tidak akan membahayakanmu, tidak membahayakanmu apa yang diucapkan oleh penilik nasib.
Kata Muawiyah, aku bertanya lagi, di antara kami ada orang yang mengikuti sesuatu ajaran Rasulullah SAW menjawab, salah seorang daripada para nabi itu menempuh suatu ajaran, mengajar sesuatu ajaran, maka barang siapa yang langkahnya sesuai dengan ajaran nabi tersebut, berarti ia adalah pengikut nabi itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tadi dia tanya tentang tenun nasib, mendatangi orang yang tenun nasib. Al-Imam Nawawi dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim kata, penenun nasib ni orang yang mengaku mengetahui benda-benda yang mustaqbal, benda yang akan datang, akan berlaku begini pada kamu, akan berlaku begitu pada tahun depan dan sebagainya. Ini dia panggil penenun nasib. Yatayyaruna, orang yang macam ni, perbuatan ni adalah perbuatan yang berdosa besar juga, dan kita dilarang menghadiri mereka. Dan Al-Imam Nawawi menyebut lagi bahawa menjadi ijma' di kalangan para ulama bahawa perbuatan ini adalah perbuatan yang haram, dan kita mendatangi mereka pun adalah termasuk dalam kategori yang haram. Tak boleh orang yang menenun nasib. Tapi sekarang dah ada waktu dalam Sini ke sana. Sini ke. Tengok keadaan lah, percaya sungguh. Paling kurang dia dosa besar lah, dalam agama kita dia letak dalam kategori dosa besar yang kita mendatangi mereka, dilarang oleh Nabi SAW dalam banyak hadis-hadisnya. Tengok tepuk tangan pilih. Tak boleh. Tetapi kalaulah ramalan itu berdasarkan kepada kajian dan penelitian, itu tak apa. Tak apa macam kaji cuaca. Dalam berita tu ada bayar esok menurut ramalannya akan berlaku hujan lebat di beberapa tempat, Pulau Terengganu, Malang, Setiu dan Besut. Esok tak panas terik. Ada hujan tu. Tapi dia melihat dengan tokoh-tokoh awan, dia buat ramalan macam tu. Itu tak termasuk dalam ketika tenujum mengetahui perkara baik yang dilarang di dalam agama. Sekalian yang tadi. Tapi kalau berdasar dari kajian, penelitian, pengamatan, pengalaman lama-lama, dia buat anggaran, itu tak apa. Anggaran tak semestinya tak apa. Saya ingat orang tua dulu baru kawasan pagi, kawasan lembok, dia tengok sarang terbuang, ada sarang tu tuang tak ada, berarti pengamatan dia, dia kata kalau ikut lepas-lepas dah ni nak banjir besar ni, dia sebab terbuangnya Allah bagi tahulah ilham pada dia. Mana nak banjir awal-awal dia pindah. Dia pindah awal kita, gelang baru mari, tak pindah. Dia ni kadang-kadang Allah bagi tahu. Lepas tu dia tinggal sarang tu. Boleh-boleh ada sarang. Padi biasanya musim sebelah belah. Jadi tengok lepas dah ni nak banjir besar ni. Binatang mau nampak tinggi sikit di pokok terbatas pun terbuat lagi dah. Lazim ni dia sungguh. Kadang-kadang mungkin tak juga kerana sebab-sebab dan faktor lain boleh jadi juga dia berpindah. Tapi kadang-kadang ada gunanya juga. Tapi kalau sekadar pengamatan begitu, tak apalah. Bola-bola kita bunyi benda tu, otak kuat. Dia panggil pun tu, temuti ke otak. Wajib lah dia tu. Dalam seribu tu wajib. Campak dan tinggi. Bunyi suatu peti yang kuat, huruf yang sangat kuat. Kalau berdasar pada pengamatan yang seperti itu, kaum ini mendakwa mengetahui perkara baik. Tak boleh. Ulama meletakkan ini adalah termasuk
dalam kategori taghut, orang yang melampaui batas. Syaitan taghut. Orang yang mendakwa mengetahui perkara-perkara baik pun taghut juga, melampaui batas. Orang kan tegur melampaui dia tu, taghut dalam bahasa Arab. Termasuklah orang yang mendakwa mengetahui perkara-perkara baik ni dipanggil sebagai taghut, orang yang tagha, yang melampaui batas. Nabi wayang kepada Muawiyah bin Al-Hakam lagi, setiap Nabi Allah beri ajaran. Orang yang ikut ajaran Nabi ini, maka dia akan bersama dengan dia pada hari akhirat, bersama dengan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Begitulah juga berkenaan dengan Nabi Muhammad SAW. Dia bawa ajaran daripada Allah, iaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Barang siapa yang ikut ajaran Quran dan hadis ini, dia akan bersama dengan Nabi SAW pada hari akhirat, bersama dengan Rasulullah SAW. Tapi kalau kita ikut orang lain selain daripada Allah dan Rasul, kita akan bersama dengan orang itu juga. Oleh sebab itu, kita kena ikut Allah dan Rasul. Orang lain ni boleh jadi ada salah, ada betul. Orang lain tak maksud, boleh jadi ada salah, ada betul. Kalau betul, dia boleh ikut. Kalau salah menyimpan daripada ajaran Allah dan ajaran Rasul, berlawanan dengan nas-nas yang terang yang ada dalam Quran dan hadis Nabi SAW, kita tak boleh ikut. Kaedah asas dalam agama kita. Baru ni ada seorang guru besar orang, video dia, rakaman dia YouTube, Facebook dia 20,000 orang. Yang ngajar, dia kata roh ni boleh berpindah-pindah. Dia kata Imam Ahmad bin Hanbal itu roh Jibril, roh Abu Bakar masuk dalam roh dia. Sebab itu jadi hebat begitu ni. Orang paling marah. Ajaran ini bukan ajaran Islam, ini ajaran Hindu, ajaran Buddha. Roh ni boleh berpindah. Ajaran agama orang Cina, Cina mana? Bertemu dalam kehidupan yang akan datang. Roh ni boleh pindah pada jasad orang lain pula. Tak, dalam Islam tak ada. Perjalanan kita one way street, mati tak balik dah. Saya dah mulai dulu. Perjalanan kita ada barzah. Barzah tu sendiri makna benteng dan pendinding. Hari itu kat orang kenapa? Roh yang sudah mendapat nikmat macam Abu Bakar ni, dia sedang mendapat nikmat daripada Allah SWT. Kalau jahat sedang dia azab oleh Allah. Bukan mari ke dunia masuk dalam tubuh orang lain pula, bukan. Ya Alhamdulillah ni ustaz ni dia tarik balik dah. Dia ambil dia dari guru dia. Jadi kalau orang tak masuk, dia tak tarik balik, ikut macam sebab itu kita kena rojok pada Quran dan hadis. Walaupun orang itu masyhur, orang itu apa, tengok adakah yang dia ajar itu menepati ajaran Allah dan ajaran Rasul ataupun tidak. Sebelum ni ada seorang dia kata, kalau Nabi ikut kanan, Tok Guru ikut kiri, aku ikut Tok Guru kiri. Ini pun tak boleh juga. Sebab Tok Guru ada betul, ada salah. Dan ia betul, dia ikut Nabi, dia ikut kiri kanan. Dan dia menyalahi dan menyelisihi ajaran Nabi yang terang dan jelas. Nabi ikut kat Tok Guru tak boleh. Kena ikut Nabi. Bukan kena eret dan Tok Guru, kena ikut Nabi SAW. Barulah kita akan bersama dengan Al-Rasul SAW. Begitu juga Nabi-Nabi yang sebelumnya. Dia ikut ajaran Nabi-Nabi, ya. Begitu juga dengan zaman Nabi Muhammad SAW. Seperti Rasul yang kata Muawiyah, aku mempunyai seorang hamba perempuan yang mengembala kambingku ke arah gunung Uhud dan gunung Al-Jawaniyah. Gunung ini juga berada di sekitar Bukit Uhud juga lah, para ulama ada di sekitar. Pada suatu hari aku selidiki, ternyata ada serigala yang memangsa seekor kambing yang
yang digembalakannya, dan aku adalah manusia biasa menyesali hal itu seperti orang-orang yang lain pada umumnya. Maka aku telah menampar wajahnya. Orang tuanya hamba. Hamba ni aset lah pada harta manusia pada zaman itu. Tukar awak jaga kambing, awak kerja, awak apa, puang pun boleh buat kerja. Jadi bukan salah awak puang ni, serigala makan. Dia marah ke penjaga, dia lapar. Islam tak boleh hamba pun, walaupun hamba kita nak ukur dengan sewenang-wenangnya, tak boleh. Lalu dia menyesal. Kemudian aku mendatangi Rasulullah SAW, lalu baginda memandangnya sebagai persoalan besar bagiku. Aku nyatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah aku harus memerdekakannya? Adakah boleh aku memerdekakannya, wahai Rasulullah? Boleh tak aku nak merdeka sebagai menebus kesalahan yang dia lakukan kepada hamba? Baginda menjawab, bawalah hamba perempuan itu menghadapku. Aku pun membawanya kepada baginda. Lalu baginda bertanya kepada hamba ini, pada hamba perempuan itu. Nabi tanya, di mana Allah? Aina Allah? Di mana Allah? Nabi tanya ni nak tengok hamba ni Muslim ke tak Muslim. Kalau Muslim, Nabi nak suruh bebas. Kalau kafir, tak boleh bebas lah, dia jaga. Jadi dia tanyanya, aina Allah? Di mana Tuhan? Nabi tanya. Wanita ini menjawab, hamba ini menjawab, di langit, fis sama, di langit. Hamba ini jawab, di langit. Baginda bertanya lagi, man ana? Siapa aku? Dia menjawab, engkau adalah utusan Allah. Lalu Rasulullah SAW berkata kepada Muawiyah, merdekakanlah dia kerana dia telah beriman kepada Allah SWT. Jadi dia jawab, sebagaimana yang Nabi tanya, dan Nabi kata, dia beriman, merdekalah dia, kata Nabi SAW. Perbahasan ini panjang di dalam ilmu akidah. Saya tak sebelah pada malam ini panjang perbahasan dia. Di kalangan ulama salaf dan ulama khalaf, ulama yang kemudian, ini termasuk berkenaan dengan sifat-sifat Tuhan yang pembahasan dia panjang. Allah beristiwa di atas aras dan seumpamanya. Ini pembahasan yang panjang di antara ulama salaf dan ulama khalaf. Ulama yang kemudian dia mentakwilkan. Ulama-ulama yang salaf dulu dia beriman dia dengan apa yang Allah sebut dan Nabi sebut, beriman dia. Ini Tuhan, Nabi sendiri yang tanya, Tuhan di mana? Aina Allah? Mana Allah? Tuhan jawab, fis sama, di langit. Mana Nabi mengiyakan, Nabi tak ada apa. Beriman sebagaimana yang disebut di dalam hadis. Tetapi ulama-ulama yang kemudian khalaf ni dia takwil, Tuhan ini tidak ada jihad, tidak ada arah, tidak bertempat, tidak itu, tidak ini. Pembahasan yang panjang, jadi saya nak uraikan, perlu bermasa yang panjang pembahasan. Kok dulu beriman dia percaya gitu ya, habis itu Tuhan kata Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Tuhan beristiwa di atas alam. Imam Malik bila ditanya bagaimana, dia kata istiwa maklum, orang tahu lah tu. Asal mana istiwa tu, kalau raja-raja tu duduk atas singkasan. Tapi Tuhan laisa kamitslihi syai', tak sama dengan makhluk, sesuai dengan keagungan dan kebesaran dia. Tuhan dia yang wayang, dan kita tak pernah tengok benda tu, kita tak tahu lah mana benda. Tuhan wayang itu, dan Tuhan wayang laisa kamitslihi syai', dia tak sama dengan makhluk, dia tak sama. Maka Imam Malik beritahu apabila orang tanya begitu, dia adalah makhluk, al-imanu bihi wajib, beriman dengannya wajib. Tuhan wayang wajib beriman. Tapi bertanya bagaimana ini bid'ah, tak pernah ditanya oleh generasi para sahabat, para tabi'in.
tanya. Kaifiah yang kita tak tahu, Allah tak cerita, Allah tak bagi tahu. Kita sekadar beriman saja, riwayat itu beriman je. Bagaimana kaifiah dan cara? Bid'atun, tak ditanya oleh generasi yang awal. Beriman je. Orang kedian jadi memang takut berlaku salah faham dan sebagainya, ditakwil ayat-ayat sifat ini dengan berbagai-bagai penakwilan yang panjang perbincangan. Macam Tuhan di langit ini, dia kata ini adalah dalam bentuk sebagai arah untuk kita berdoa. Berdoa kita tak ada ke langit, tapi Tuhan tak duduk di mana-mana lah. Dia kata gitu. Macam kita menghala ke Kaabah, bukan Tuhan duduk situ. Perbahasan panjang. Jadi tidak ada jihad bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perbahasan ini adalah perbahasan yang panjang, dan dua-dua ini diperakui sebagai ahli sunnah lagi. Orang pegang Tuhan di langit pun dia, tak pun dia, dengan perbahasan yang panjang. Janganlah bila orang kata Tuhan di langit, dia kata kafir. Sama itu benar itu. Jadi kafir. Ni orang ni yang kuat ni. Nabi tanya Tuhan duduk mana, dia kata di langit. Nabi kata dia mukmin, mereka dia. Yang kita kata orang percaya itu, kita kata kafir. Berlawanan dengan kepahaman salaf. Ini adalah pahaman salaf yang terdahulu lagi. Ramai di kalangan ulama dia beriman dengan apa yang Allah dan Nabi SAW beritahu, tak takwil. Siapa kita nak takwil? Kita mana tahu benda-benda baik, kita tak pernah tengok. Allah dan Rasul tak beritahu, jangan lebih takwil tentang zat Allah. Percaya saja apa yang Quran dan hadis Nabi SAW beritahu. Sekali itu saja ya, malam ini. Seri. Ada soalan saya tengok petang ni, betul. Ada tengok dalam bahasa kita ada yang tanya, iaitu katok ni katok lah. Ketam nipah ketam nipah ni boleh makan ke tak boleh makan? Boleh makan tak boleh makan ketam nipah? Kalau cara bahasa Jawa, ketam nipah boleh makan. Kalau dia tak boleh makan, mati dia. Ini hukumnya. Daging dia boleh kita makan ke tak boleh makan? Jadi dari segi hukumnya dalam mazhab kitanya boleh lah, boleh. Dalam muzakarah Majlis Fatwa Kebangsaan tahun 90 itu, mereka membahaskan berkenaan dengan ketam nipah ni, sebab ada orang kata dia hidup pang dua alam. Kalau dua alam dalam mazhab Syafi'i tak boleh makan. Dalam air pun itu, perarak pun hidup. Ketam nipah ni kalau dekat apa, pakai tokeh dulu lah. Ada tumbuh-tumbuh tu dia duduk atas, lama dia duduk. Jadi dia agak sebagai dua alam. Perbahasan di dalam majlis muzakarah, majlis fatwa kebangsaan, mereka kaji dari segi sains dan sebagainya, di mana binatang yang dua alam ni, dalam sains kita belajar dulu dipanggil apa? Binatang reptilia, amphibia. Ini dipanggil binatang dua alam, macam buaya, macam kapau, labi dan seumpamanya. Di mana dari segi sainsnya, binatang yang dua alam ni dia bernafas dengan paru-paru. Dia bernafas dengan paru-paru, binatang yang saya sebut. Manakala ketam nipah ni, ketam lain pun, dia tidak bernafas menggunakan paru-paru. Dia bernafas menggunakan lisan, macam ikan tu ada lisan dia. Maka dia termasuk dalam kategori binatang binatang air lah. Cuma dia boleh naik dalam masa yang agak lama sikit atas darat. Tuan bagi dia. Kalau di Kedah tu dia panggil ikan melacong. Dia boleh naik ke atas darat lama. Tempat kita ni ikan keli limbat.
dia boleh naik buat telaga dalam tempoh yang lama untuk cari makanan buat telaga. Sebab itu sebagian ustaz dia tidak boleh makan buat masa buat. Yang kedua alam buat beli. Kita panggil ikan tak, cuma dia boleh naik. Kapuyu kadang-kadang naik, tahu. Beli lipat dia naik telaga. Makan juga kadang-kadang dia potong. Tapi asasnya dia ikan lah, boleh makan. Jadi putusan Majlis Muzakarah Majlis Fatwa Kebangsaan mengatakan bahawa udang limpah ni termasuk binatang air macam udang, macam sutung, dan seumpamanya boleh dimakan lah. Kerang, sipu-sipu boleh naik tau. Boleh naik kok kadang-kadang tempat sungai ni sipu, gondang naik telur telaga di pohon boleh naik. Tapi kebanyakan masa dia duduk dalam air, maka dia boleh makan. Kalau dia bernafas dengan paru-paru, paru binatang tu dia anggap dua alam. Dalam mazhab kita, paru tak boleh makan. Macam buaya, duduk air tak buaya? Duduk, tapi antara agak pun dia duduk lama. Air telur duduk teragak dia. Dan seumpamanya labi, kura-kura, lutung, lutung telur macam telur ayam gering, yang lebih lagi comel, sedap. Dia duduk teragak juga dalam air pun duduk. Jadi ni boleh Bani pun sama juga. Dan seumpamanya. Jadi kalau dua alam tu dalam mazhab kita tak boleh. Tapi sebahagian mazhab boleh. Katok dua alam juga. Katok dua alam tu boleh duduk teragak dalam tempoh yang budak tu dia. Dia ada macam paru-paru juga. Tetapi sebahagian ulama termasuk mazhab Maliki dalam Muzakarah tersebut mengharuskan boleh makan katok. Lalu dah. Lalu itu satu hal yang lain. Orang mazhab Maliki makan harus dalam mazhab ini. Saya tengok orang ni di Indonesia begitu kan. Belum katok lembu berbuluh, dolar USA sekali lebih untung lagi daripada lembu. Mahal cepat dalam sebahagian ulama boleh, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi boleh. Penyu kita anggap macam dua alam juga kan, tak boleh nak penyu. Tapi telur ni makan pun telur boleh makan pula. Maksudnya ibu boleh makan. Kalau jawapan ahli falsafah dia jawab macam mana? Dia kata mok isap susu, mok tak boleh makan. Susu dia halal. Jawab dari situ lah. Dari segi syaraknya telur boleh makan penyu, tuang penyu tak boleh makan. Kerana apa? Kerana penyu tu dia dua alam, tak boleh makan lah. Telur dia boleh. Telur ni dianggap sebagai air mani. Air mani dalam mazhab kita lain daripada anjing dan babi, adalah suci, bersih, tak najis. Tak najis dia angkat. Tetapi ya, macam bewok. Boleh ke? Telur bewok. Telur bewok lain daripada anjing dan dalam mazhab Hanafi, binatang-binatang yang dimakan daging. Dalam mazhab Hanafi, binatang-binatang yang dimakan dagingnya saja suci air mani. Maka dalam mazhab dia penyu tak boleh makan. Penyu tak boleh makan, telur tak boleh makan. Mazhab Hanafi keras di bahagian makanan. Dalam lauk ni ikan boleh makan. Lain daripada tu dianggap sebagai ulat laut. Sutuk tak akan buat dia, kentang tak akan. Di Syria banyak orang mazhab Hanafi. Saya pergi berkelok di satu tempat, Roksu Masih, tempat orang nelayan. Dia walik udang-udang ketok macam mana ni. Tak mau tengok saya kosong. Dia ambil tahu dia dah laut tadi. Saya kata bagi saya nak. Dia nak kenapa nak makan, dia tengok mana udang dia lagi. Tom Yam kita. Di pasar pun petang seharga besar ni RM5 Malaysia je, RM100. Kilo balik kuah.
masuk aja. Sebab tak perlakuan yang orang dia tak beli. Orang luar, orang bangsa asing akan mau beli. Orang dia sebanyak mazhab Hanafi tak makan. Orang Syafi'i pun jadi tak makan juga. Dan masyarakat setempat tak makan. Pernah saya nak tengok-tengok ketang nak beli, orang Arab kata, nak kenapa ni? Nak beli ni. Tak nak kenapa? Dia kata makan. Makan benda ni. Tentang merah, biru, sol, orang unang ni si nok dalam geli dia. Pasal dia belajar dari kitab dia, ulak laut ulak. Kita harus boleh makan. Benda dalam air boleh makan. Kecuali buang alat tadi. Jadi dasarnya ialah air mani, telurnya air nani binatang. Air beranjing dan babi binatang. Dari ertinya abang tanya tadi behewok macam ni. Baju pun makan. Lapi ke apa ke lah. Tetapi jika sekiranya dia beracun dan bahaya, tak bolehlah. Bewak dikatakan beracun ni. Nak kena beracun tak beracun ni dia bertekek telur. Dia takut keluar dia takut. Bewak tekek. Ular tekek tu, ular. Lepas tu tak makan, kalau ikutnya boleh makan. Kita tengok bunyi tak tekek tak? Tak tekek. Ular kau. Dia kadang-kadang ada tekek, ada tak tekek. Tapi kadang-kadang ada juga dia tekek. Beracun. Macam cicak. Cicak tekek tak? Ada tekek, kadang-kadang ada juga tak tekek. Kalau nak makan, makan. Tekek kembar tak namanya. Tekek kembar. Telur tu dia jadi tekek. Dia bercantum. Ular bukan kata semua bercantum, ada yang cantum. Itu di antara tanda kalau jenis telur tu dia bertekek, dia orang tu dulu kata beracun. Jadi kalau tak beracun dia akan jadi halangan. Doktor yang mana tak nak? Doktor Allahu'alam. Sebahagian mazhab boleh makan buaya, ular ni. Yang terjumpa di Afrika tu kacau. Ada pecah, melek makan. Makan piyau. Mazhab Maliki boleh makan. Mazhab yang paling ringan dari segi makanan ni mazhab Daud Az-Zahiri. Mazhab ni paling ringan sekali. Anak murid Imam Syafi'i, Abu Daud Az-Zahiri ni, dia hafal hadis 400,000 bait. Barang ulama besar pengasas mazhab ni. Dia tengok ulama mazhab ni gini, mazhab ni gini, buat mazhab sendiri. Mazhab Syafi'i ada tepat kerah, mazhab Maliki ada tepat ringan, setengah tepat kerah, mazhab kita ringan. Dia pilih akhirnya ikut nas senang dia tu, ikut nas. Kalau ada dalam nas, ya, tak ada dalam nas, tak halal. Kemudian hadis-hadis tentang dua alam apa begitu gini, kotor apa tu dia anggap sebagai hadis yang tak sahih lagi di sisi dia. Maka halal belaka binatang yang ada Tuhan buat untuk kita. Yang tak bolehnya babi je. Sebab babi ini disebut dalam Al-Quran walahmal khinzir, haram tadi. Hadis juga walahmal khinzir. Quran sebut daging, lemak dah oyak, ulit dah oyak. Jadi dia tak tuan tak oyak ulit ya. Lagi ringan, ulu dia boleh ambil manfaat mazhab Az-Zahiri. Paling ringan berkenaan dengan makanan. Daging babi isu dia tak boleh. Ada ke orang makan mazhab tu? Ada di Eropah, di sebahagian Afrika masih ada lagi. Ringan ni. Campur di anjing babi ke lemak-lemak tu dia ngomong dia. Sebab yang Tuhan sebut dalam Qurannya walahmal khinzir. Babi pula tak ada betul dalam Madinah. Berlalu masa bila Islam meluah baru jumpa benda ni. Jumpa tu timbul persoalan, boleh ke tak boleh? Quran sebut daging ke? Jadi boleh tak ada ikut zahir nas? Dia bawa hadis-hadis yang banyak, boleh ikut zahir nas. Jadi nasnya kata daging je, lain tak sebut ada. Anjing tu halal di dalam mazhab. Tak ada dalil. Quran tak ada ayat, dalam hadis pun tak ada ayat. Cuma takdirnya di zaman Nabi SAW, orang Arab sendiri, orang Arab jahiliah pun tak makan anjing. Daging anjing ni orang Arab sendiri tak makan. Abu Jahal, Abu Lahab pun tak makan. Orang kafir sini kulit pun tak makan. Dan mari Islam pun mereka tak makan lah.
Tapi mereka pun tak ada seorang tanya boleh makan ke anjing ni. Kucing gitu kau. Mereka bela tapi mereka tak makan. Masyarakat jahiliah tu sendiri tak makan. Mari Islam mereka terus tak makan, tapi mereka tak tanya Nabi boleh makan ke tak boleh makan. Tak ada sahabat tanya, tak ada hadis. Di sisi Abu Daud, mazhab Daud Az-Zahiri, tak ada dalil yang ada Quran dan daripada hadis-hadis Nabi tak boleh makan. Boleh makan sembelih makan. Daud kita darurat macam di Syria barulah ikan anjing sembelih makan. Ada makanan. Kita haram tak boleh makan. Kita anggap najis dan nak makan lagu mana najis? Kulit dia air dia najis dah. Maka tubuh dia kata Imam Syafi'i najis juga lah. Tak boleh makan. Tapi Daud Az-Zahiri tak ada hadis Quran, tak ada wayang. Hadis tu tak ada wayang. Ada yang sahih tak ada wayang. Cuma orang Arab tak makan satu hal yang lain. Tapi Quran tak ada wayang. Nabi pun tak ada wayang, tak boleh makan. Dari sisi dia halal. Dia orangnya tak nak. Dia orang Arab. Ulama-ulama yang sependapat dengan dia Ibn Hazmi Andalusi pun sama juga. Maknanya daging babi isi. Yang rakyat kita babi biasanya kismeleh anjing pada mazhab kita tak boleh kita tak boleh. Mazhab kita antara yang paling cermat dalam bahagian makanan ni mana benda-benda yang dalil-dalil itu yang dipakai oleh Imam Syafi'i. Tapi anak murid dia Abu Daud Az-Zahiri dia anggap hadis-hadis semuanya dhaif. Bila dhaif tidak boleh dijadikan hujjah. Sahih sungguhnya dan dibagi disebut dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis yang mencapai darjah mutawatir. Okay, sekadar itu sahaja kuliah kita pada malam ini. Mudah-mudahan kita boleh faham dengan apa yang kita sebutkan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.